Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat-Nya dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi bertemu di dalam majlis ini. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan sambung kitab Penawar Bagi Hati pada malam ini, sambungan daripada semalam, sambung pada muka surat 75. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana mukhlishina bi qiraatihi. Kata musannif rahimahullah taala, demikian juga sabar akan membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalimkan akan dikau, maka iaitu sunat, tetapi pahalanya sangat besar. Baik, sama juga seperti yang sebelumnya. Yang pertama, kita bersabar dalam mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ketaatan tersebut perkara yang wajib seperti solat 5 waktu dan juga puasa bulan Ramadan dan juga ibadat-ibadat yang menjadi fardu ain ke atas kita, maka sabar ini hukumnya wajib. Dan sekiranya ketaatan kepada Allah itu perkara yang sunat, maka hukum sabar itu sunat. Dan yang keduanya, kita bersabar dalam menjauhkan diri daripada mengerjakan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan dan mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat. Ini pun masuk dalam perkara sabar. Dan yang ketiganya, kita sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, bala, malapetaka dan sebagainya yang Allah Taala timpakan kepada kita. Itu pun masuk dalam perkara sabar. Dan juga yang seterusnya, kita bersabar ketika mana seseorang menyakiti kita, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Bersabar terhadap seseorang ataupun manusia yang menyakiti kita, sama ada menyakitkan jiwa kita atau tubuh badan kita dengan perbuatannya atau dengan perkataannya. Dan sabar terhadap orang yang menzalimi kita, maka hukum sabar terhadap orang yang menzalimi kita, orang yang menyakiti kita itu hukumnya sunat. Sama seperti kita sabar dalam menghadapi, dalam mengerjakan ketaatan dan juga ibadah yang sunat. Namun begitu, kata dia, bersabar dalam menghadapi, tidak membalas perbuatan orang yang menzalimi kita, tidak membalas perbuatan orang yang menyakiti kita itu, sebaliknya kita menahan sabar kita, maka pahala dia sangat besar.
pahalanya sangat besar. Ya, tidak balas inilah yang paling baik sekali. Akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak balas juga, dia kena balas dengan yang sepadan dengan dia. Sebab itu dalam undang-undang Islam, kalau kita tengok dalam undang-undang Qisas, apabila seseorang telah membunuh waris kita, ibu, bapa kita ke dan sebagainya, maka kita ada dua pilihan sebagai waris. Yang pertama, kita memaafkan perbuatan. Maknanya mahkamah tidak akan mengenakan hukuman bunuh terhadap si pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap waris kita. Sekiranya kita memaafkan, dan dia hanya perlu membayar diat, membayar ganti rugi nyawa kepada waris-waris mangsa. Dan mangsa juga boleh menggugurkan bayaran diat tersebut atas ihsan. Ya. Waris boleh menggugurkan bayaran diat tersebut atas ihsan. Ini yang dimaksudkan dengan sabar yang disebut oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab tasawuf. Dan dalam undang-undang Islam ini bicara dalam ilmu fiqh. Ya, dalam ilmu fiqh. Tetapi dalam ilmu fiqh, ya, dalam bab undang-undang jenayah Islam, mahkamah Islam memberi dua pilihan. Kita boleh memaafkan dan menerima ganti rugi. Boleh juga kita tak maafkan, dikenakan hukuman bunuh. Ya. Begitu juga kalau orang lain mencederakan kita, boleh kita memaafkan dan membayar ganti rugi. Ya. Sekiranya kecederaan itu boleh diukur, ya, maknanya kecederaan yang boleh diukur boleh dibalas semula kepada orang yang melakukan melakukan jenayah kepada kita. Boleh kita balas balik, yang dipanggil qisas. Ya. Sekiranya jenayah itu tidak boleh diukur, maka perlu dibayar ganti rugi kepada orang yang, pada mangsa tersebut. Walaupun begitu, mangsa boleh menggugurkan bayaran dia. Kalau ulama tasawuf, dia membahaskan ini masuk dalam perkara sabar. Maka sabar terhadap kezaliman orang lain terhadap kita itu pahala dia sangat-sangat besar. Pasal apa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut orang yang bersabar ini pahala dia sangat besar. Tidak boleh diukur nilai sabar, nilai pahala sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah Taala tegaskan dengan innama. Ini ayat penegas nama dia. Dalam bahasa Arab disebut ayat penegas. Innama yuwaffas sabiru, sesungguhnya akan disempurnakan orang-orang yang bersabar. Pahala mereka itu disempurnakan, pahala mereka tanpa dihisab, tanpa hisab. Maknanya Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang bersabar, itu dengan tidak ditimbang. Banyak pahala dia. Itu maknanya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar itu, yang tiada menghimpun ia akan sabar bagi orang lain daripada mereka itu orang yang sabar.
Maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kelebihan orang-orang yang bersabar ini. Kesemuanya ada 70 tempat. Dalam Quran ni ada 70 tempat dalam Quran Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan orang yang bersabar, yang antaranya disebut beberapa kelebihan orang-orang yang bersabar ini. Allah Ta'ala himpunkan kelebihan tersebut pada orang yang bersabar yang tak ada pada orang yang tidak bersabar. Misalnya seperti mengampuni dosa. Yang pertama, Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang bersabar. Allah Ta'ala ampun dosa orang yang bersabar, gugur dosa ni. Bila dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sebagai kafarah dosa, sebagai penebus dosa-dosa yang dilakukan dalam dunia. Ya, itu yang pertama. Sebab itu kalau kita ditimpa sebarang musibah, penyakit, ya, kesedihan, apa jua masalah dalam dunia ini, yang kita mengharapkan kepada kesabaran yang kita tak dapat tanggung. Mengharapkan kepada kesabaran. Sekiranya kita bersabar, sebenarnya Allah nak menggugurkan dosa kita. Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita yang kita telah lakukan, sama ada sedar ataupun tidak sedar, sama ada kita lakukan cara terang-terang ataupun cara tersembunyi. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala nak kurangkan. Allah Ta'ala hapus mana dosa kita semakin berkurangan. Mana Allah Ta'ala nak kita menjadi orang yang baik. Allah nak pilih kita tu masuk dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang akan dimasukkan dalam syurga. Allah Ta'ala bagi cara itu. Maka sebab itu kita melihat, sebab apakah para Nabi dan Rasul itu diberi ujian yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan mereka itu, Nabi-Nabi dan Rasul ini ialah kekasih-kekasih Allah. Lepas tu ada Nabi yang kita panggil Ulul Azm, Nabi yang menanggung derita, menanggung kesabaran yang tinggi, menanggung derita, menanggung ujian yang hebat. Ya, para anbiya yang menerima ujian yang sangat hebat, masuk 5 orang Rasul yang dipanggil Ulul Azmi. Ya. Sebab apa jadi begitu? Kerana Allah Ta'ala memberi ujian kepada para Nabi dan para Rasul sesuai dengan pangkat. Bila diberi satu ujian, maka para Nabi dan Rasul ini itu lebih dekat dengan Allah, semakin naik pangkatnya di sisi Allah. Dan ujian yang dibagi pada Nabi dan Rasul sebagai contoh, ya, sebagai contoh tauladan kepada umat. Bila umat menghadapi ujian itu sampai dia merungut terhadap ujian tersebut, dikembali balik kepada sejarah Nabi-Nabi dan Rasul. Lepas itu dia kata, ada orang kata Nabi tak apa lah, dia kata. Oh, pandai jawab. Dia kata Nabi tak apa lah. Bukan masalah Nabi tak apa. Pasal apa Nabi diutuskan ke umat manusia ni, daripada kalangan manusia, bukan Nabi daripada malaikat, daripada manusia ni, supaya menjadi contoh tauladan yang baik, ikutan. Tidak. Nabi itu menjadi ikutan kita daripada semua perkara. Oh, kita nak ikut Nabi puasa hari Isnin Khamis. Bila Nabi kena ujian, kita tak mau ikut. Tapi kita tak mau ikut apakah yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi ujian. Apakah yang dibuat oleh Nabi ketika berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi nak ajar kita. Kita tak mahu. Kita nak duduk pada zon selesa. Tak boleh tuan.
Menjadi orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman, tak ada zul selesa, tak ada istilah zul selesa. Kalau nak jadi orang yang tidak benar-benar beriman, nama saja Islam, tak apa tu zul selesa. Jadilah macam hayawan, pagi keluar makan, cari makan, kenyang tidur, lepas tu balik makan pula, petang balik rehat, kerja cari makan saja sepanjang hidup. Kerja nak bernikmat-nikmat dalam dunia macam binatang. Itu tak apa, silakan. Kalau orang yang beriman, dia kena bersedia untuk menghadapi ujian Allah. Kena bersedia. Macam mana cara kita nak bersedia? Kita ikut cara hak Nabi ajak kita, cara Allah Ta'ala bagi panduan kepada kita dah. Pasal apa Allah Ta'ala cerita tentang perkara sabar ini dalam 70 tempat dalam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebut bukan ada 70, ada 96 tempat. Pasal apa? Dalam Quran itu sebagai panduan hidup kita. Bila Allah Ta'ala kenakan ujian, ini solusi dia, ini cara penyelesaian. Sabar. Dan Allah Ta'ala dah beritahu dah, sabar tu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar dengan ujian ni, Allah Ta'ala bagi pahala dia tu tak terhingga, tak dihisap dah, tak timbang bagi tu. Banyaknya pahala tersebut. Sebab itu para Nabi dan Rasul ini apabila diterima ujian pada Allah, dia bersabar, kita menjadikan mereka itu sebagai ikutan, panduan. Dan juga rahmat. Orang yang bersabar ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna rahmat? At-tafaddul wal ihsan. Kesian belah Allah. Allah Ta'ala kesian belah kita. Bila kita bersabar, Allah Ta'ala kesian belah kita. Bila kesian belah, Allah Ta'ala bagi pahala. Dan lagi pahala, Allah Ta'ala memberikan pahala sebagaimana dalam ayat tadi. Dan jadi ikutan. Itu yang kita jadi ikutan. Bila kita dapat bersabar terhadap ujian tersebut, orang lain akan menilai dan melihat kita, dan menilai kita ketika kita menghadapi cabaran dan juga ujian. Seterusnya kita menjadi contoh kepada orang lain apabila mereka ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka boleh meniru kita. Sebab itu Nabi sebagai contoh yang terbaik. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik bagi umat. Sebab Nabi dalam hidup, sepanjang hidup dia bersabar dengan umat dia. Kita tengok apa jadi pada Nabi kita. Tengah semayang, mai Quraisy, bukan orang lain, adik-adik dia juga mai nunggu. Unta suku di atas, di belakang Nabi. Mai dah Siti Fatimah buang, mau pedakan dia, lorong kawasan Nabi dan Nuh tu, dia bubuh duri, pokok-pokok duri itu macam duri keman. Duri keman tu ada duri hak pokok pada pasir itu dia. Nabi lalu lempak sampah. Nabi kalau kita kenal itu nampaknya. Yang dahsyatnya penduduk Taif tu banding-banding sampai berapa lari Nabi dengan Nabi. Nabi lari berlindung di satu kebun. Nabi berdakwah seluruh penduduk Taif daripada banding dengan banding. Dia lari berlindung pada satu kebun orang Nasrani, satu kebun orang Arab. Kemudian ada orang Arab tengok kesian, tengok dua orang yang berdarah apa semua dengan letih. Dia kata pergi bagi buah-buah dekat babak kat khadam. Yang khadam dia ni orang budak agama Nasrani. Bagi kat dia, bagi jamu makan apa semua.
Nabi balik ke Mekah dalam keadaan perasaan hampa terhadap umat dia. Tapi Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mai. Malaikat kata ni, bagi izin dia, kami nak empat dengan bukit yang ada di keliling Taif ni, nak empat mereka. Empat mereka mati semua. Macam berlaku pada kaum-kaum umat terdahulu. Nabi kata tak, jangan. Kalau kita kata, kita kata jalan, kita. Tapi itu kita tak jadi nanti. Kalau kita kan awal lagi lah. Tapi dah tak dan malaikat mai, kita doa lah, minta Allah Ta'ala suruh hantar malaikat bagi empat dengan bukit. Kita minta awal, kalau kita lah jadi nanti. Tapi Nabi dah, dia kasih kepada umat dia. Orang buat kat dia macam mana pun dia kasih. Dengan Nabi doa pula, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, ampunilah kaum aku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Malaikat nampak, dia kata tak apa, jangan harap nanti anak-anak cucu mereka ni akan masuk Islam. Dia Nabi sabar dia tinggi. Itu sejarah yang kita baca dalam sirah, dalam kitab-kitab sirah, dalam buku-buku sirah yang kita baca, menjadi panduan hidup kita. Sebab kita sabar sah saja, lepas itu dia akan main kesenangan mereka, kerehatan kepada kita. Itu adat dan sunatullah yang Allah Ta'ala buat kepada hamba ni. Jadi rugi bagi orang yang tak bersabar dengan ujian tersebut. Dan juga pertolongan. Orang yang sabar ni dapat pertolongan. Itu dia. Lambat laun dia akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang sabar. Masalahnya kita tergesa-gesa, kita tak boleh tahan sabar. Akhirnya menyebabkan pertolongan Allah Ta'ala itu jauh daripada kita. Sedangkan pertolongan hampir dekat dah, tapi kita tak mau sabar sah. Kalut kita, akhirnya kita rugi. Ya? Sebab tu Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Nabi ajar dalam beberapa banyak hadis tentang sabar cukup banyak. Ya? Nanti kita akan baca satu persatu. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala himpun, ya, Allah Ta'ala himpun segala perkara tersebut pada orang yang bersabar, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bermula mereka itu siapa? Sekalian yang sabar itu, ada mereka itu ampun dari Tuhan mereka itu dan nikmat. Nampak? Ini yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang bersabar, mendapat keampunan ke atas mereka itu daripada Tuhan mereka itu, dan juga mendapat rahmat. Maknanya kelebihan orang yang bersabar ni, Allah Ta'ala bagi keampunan. Yang pertama, terhadap dosa-dosa. Yang keduanya, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu juga yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Dan orang yang bersabar ini akhirnya dia akan mendapat jalan dan petunjuk, jalan yang lurus. Ya? Allah Ta'ala pelorong pada jalan yang baik, jalan yang lurus di sisi Allah. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan sabar oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala sekalian, serta sekalian yang sabar. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa? Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu terhadap ujian tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bersabar. Apa makna bersama? Artinya menolong ia Allah dan memelihara ia akan mereka itu. Makna Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar ni, Allah Ta'ala tolong. Sebab tu
Orang yang bersabar akan dapat pertolongan Allah Ta'ala. Lambat laun. Sabar je. Selepas sabar itu ada kesenangan. Selepas sabar itu ada pertolongan. Bagaimana Allah Ta'ala janji dalam Quran ini. Ya. Maknanya Allah Ta'ala akan tolong, Allah Ta'ala akan pelihara dari perkara yang ditakuti, perkara yang dibenci, perkara yang kita takut, perkara yang kita benci, Allah Ta'ala pelihara selepas daripada kita bersabar terhadap ujian tersebut. Dan lagi firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Artinya, dan menjadi oleh kami akan setengah daripada mereka itu, yakni orang-orang yang bersabar, akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami. Tak kalah sabar oleh mereka itu. Itu yang kata orang yang bersabar ini menjadi ikutan orang lain. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Itu ayat yang kita sentiasa baca hari Jumaat, ya, bagi subuh Jumaat, ya, ayat dalam surah Sajadah. Dan kami jadikan orang-orang yang bersabar ini menjadi ikutan orang lain. Mereka itu membawa petunjuk, ya, dengan Tuhan, dengan perintah, di amrina, dengan perintah kami. Maknanya orang-orang yang bersabar ini dia jadi ketua, dia jadi ikutan orang lain. Ikutan orang lain jadi ketua. Bila kita ada nilai sabar pada diri kita, orang lain tengok, orang lain akan ikut. Dia jadi perkara yang positif, ya. Dia tak jadi perkara yang negatif. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan, yakni dibalas akan mereka, akan sekalian yang sabar, akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Ya, bagaimana ayat yang pertama yang kita baca tadi, Allah Ta'ala akan sempurnakan orang yang bersabar ini, pahala mereka dengan tidak dihisab dan tidak dihitung. Dan Allah Ta'ala bagi sebanyak-banyak. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah Ta'ala, sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran ini lebih daripada 70 tempat. Kalau nak baca satu-satu banyak Allah, banyak sungguh. Ayat tentang sabar ini ada 70 tempat dalam Quran. Ayat tentang sabar ada 70, disebut 70 kali dalam Quran, pada 70 tempat. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebut di dalam Al-Quran itu terdapat 94 tempat yang Allah Ta'ala menyatakan tentang sabar. Ada 94 tempat tentang ataupun perkara yang berkaitan dengan sabar. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran ini, mana benda ini sangat penting bagi kehidupan kita. Sabar ini satu sifat yang menyelesaikan semua masalah. Percaya, yakinlah dengan Quran. Kita beriman dengan Al-Quran, kan? Ya? Kita beriman dengan Al-Quran. Antu'mina billahi wal yawmil akhir, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita beriman dengan Allah dan malaikatnya dan juga kitab-kitabnya. Antara kitab-kitab Allah ialah Al-Quran. Beriman dia macam mana? Kita percaya semua isi kandungan yang Allah Ta'ala sebut itu. Kita yakin. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut banyak kali ini, benda ini sangat penting, ya, bagi kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang beriman dengan Allah. Dia berselesai banyak masalah kita dan perkara dalam kehidupan kita. Baik. Dan lagi kata dia, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khair. Artinya ada pada sabar itu barang yang kau benci itu
kebajikan. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, fi sabri ala ma takrahu khair. Dalam kita bersabar terhadap perkara yang kita tak suka, perkara kita benci, itu sebenarnya di dalamnya ada kebaikan, kata Nabi. Maknanya bila kita ditimpa satu-satu perkara yang kita tak suka sakit, kita nak sihat, kita tak suka kita kena musibah, kita tak suka kena musibah, itu benda yang kita benci. Tetapi kalau kita bersabar terhadap musibah dan ujian tersebut, Nabi kata di situ dalam tu ada kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang dalam ayat tadi yang kita baca tadi. Itu satu, ya. Dan bersabda Nabi Isa alaihissalam bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Dalam satu riwayat daripada Nabi Isa alaihissalam disebut oleh ulama, ya, kata Sayyidina Isa alaihissalam, kamu tidak akan mendapat apa yang kamu suka, apa yang kamu nak, kecuali kamu bersabar dengan apa yang kamu tidak suka dan apa yang kamu benci. Maknanya, kalau kita dapat bersabar dengan benda yang kita tak suka, ya, yang benda yang kita benci, di akhirnya kita akan dapat apa yang kita akan nak. Itu satu kata-kata hikmah yang hebat daripada Sayyidina Isa alaihissalam, ya, daripada Nabi Isa alaihissalam. Bila kita bersabar terhadap perkara yang kita tak suka, sabar je. Sebenarnya hikmahnya apa? Di akhirnya, selepas daripada itu, selepas kita berjaya menghadapi ujian itu dengan kesabaran kita yang tinggi, kita akan dapat apa yang kita nak, kita akan dapat apa yang kita suka. Sabar, ya. Sabarlah dalam kehidupan rumah tangga, sabarlah dalam ketika kita hidup mencari rezeki, sabar ketika kita belajar, sabar ketika menghadapi kehidupan ini, ujian kehidupan ini, sabar. Sebab di sebalik itu akan main perkara yang kita nak dan kita suka. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian kata dia, ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Kemudian ulama tasawuf dia sebut sabar ni, sebagaimana manusia ni ada beberapa peringkat. Manusia ni macam-macam peringkat. Dalam ilmu, kalau kita tengok dalam ilmu ijtima', ilmu sosiologi, ya, ilmu kemasyarakatan, disebut juga oleh ulama-ulama bahawasanya manusia ni ada beberapa tingkatan. Ada orang awam, ada orang kelas menengah, ada orang kelas atasan, ada orang bangsawan, ada orang kelas major. Tidak. Kalau tidak, kita pergi mana? Kita naik kapal terbang, ada kelas ekonomi, ada kelas first class, ada business class. Kita naik kereta api, tak tahu kereta api, dari lama tak naik, tak tahu nak kata lah. Ada kelas 1, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya dulu mengaji di petani itu ni. Kereta api dia ada banyak kelas. Ada kelas 1, yang tu paling mahal sekali. Ya. Ada kelas kelas 1, ada kelas business. Lagi hebat. Itu ada kelas yang bawah sikit, kelas 2. Ya. Kursi dia elok. Yang kelas 3 tu paling teruk, kursi kayu. Ada kursi kayu. Dalam tu semua ada. Nak tengok ayam pun boleh, nak tengok kambing pun ada, semua ada. Tu kelas 3. Saya ambil paling murah sekali yang kelas 3. Berapa ringgit kan? RM5. Daripada Sungai Golok nak pergi ke petani, kurang dekat 200 km lebih lah. Lebih. Ya. RM5 3 ringgit ke RM5 dulu ni. Murah, paling murah sekali lah tu. Kita kelas 3. Bukan kelas dah kita ni memang kelas 3.
banyak tu bayar duit, bayar banyak tiga. Jadi dalam perkara akhlak ni pun sama juga. Dalam ilmu tasawuf pun ulama membahagikan tingkatan manusia, tingkatan orang-orang yang beriman, tingkatan orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar ada peringkat dia, ada peringkat rendah, ada peringkat sederhana, ada peringkat tinggi. Jadi dia kata sabar ini ada 3 pangkat, ada 3 peringkat. Yang pertama pangkat yang lebih tinggi, yang paling tinggi sekali, iaitu lebih kuat. Pangkat yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Dan lebih kuat, ya, terlebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan, hingga tiada ada meninggal baginya, sehingga tidak ada tinggal baginya kekuatan, dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat ini, melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu, dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbana rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Masuk dalam ayat. Baik, yang pertama dia kata, ini yang paling tinggi sekali, pangkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan paling kuat. Maknanya paling kuat sebab apa? Kuat tarikan hawa nafsu kepadanya, maka dia kuat menahan sabar. Bahawa menghina ia akan yang menyeru kepada keinginan, yakni keinginan hawa nafsu. Orang yang mendapat pangkat sabar hak pertama ni, hak tinggi ni, apa-apa yang menyeru kepada keinginan hawa nafsu, ya, apa yang menyeru kepada keinginan hawa nafsu, apa dia? Yang mengajak ke arah keinginan hawa nafsu. Dua. Yang pertama nafsu kita, yang kedua dia syaitan. Yang mengajak supaya ikut keinginan hawa nafsu. Pertama nafsu sendiri, yang keduanya ialah syaitan. Maka orang yang duduk pada pangkat ini, dia hinakan seruan tersebut, dia hinakan ajakan tersebut, ya, dia hina. Mana dia memandang rendah terhadap ajakan syaitan. Dia memandang hina terhadap bisikan syaitan. Dia memandang rendah terhadap kemahuan hawa nafsu. Dia tak peduli, dia lawan. Itu makna orang yang menghinakan seruan kepada keinginan hawa nafsu. Hingga tidak ada tinggal baginya kekuatan. Tidak ada tinggal baginya kekuatan, maknanya lemah dah nafsu itu. Tidak ada lagi kekuatan nafsu untuk mengajak dia ke arah melakukan kejahatan, melakukan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tak ada dah kekuatan tersebut. Cara dia macam mana? Dengan mujahadah, melawan nafsu itu. Cara dia satu, mujahadah dari Allah. Sebagaimana dalam apa nama, kita tengok dalam bab sifat-sifat mazmumah, cara kita nak membaiki ataupun kita nak membersihkan sifat-sifat mazmumah daripada diri kita, nak mengubah penyakit-penyakit tersebut, mujahadah dari Allah. Tidak ada jalan lain. Baik.
Apabila lama masa, apabila dalam keadaan yang masa yang sangat lama dia bermujahadah, ya, mujahadah ni cara dengan sabar tu. Nafsu nak dia lawan, dia sabar, dia tak ikut, nafsu ni paling mudah dia konsep dia mudah tapi susah nak buat. Nafsu nak kita buat sebaliknya. Nafsu nak ke arah tu, nafsu nak pergi utara, kita pergi selatan. Nafsu main selatan, kita pergi utara balik. Dia nak pergi barat, kita pergi timur. Mana kita lawan dia? Apa yang nak kita lawan? Lawan ini perlu kepada kesabaran. Sebab itu kunci dia sabar. Sebab itu lamanya masa kita bermujahadah dalam keadaan kita lama kita mujahadah dengan kita bersabar. Mujahadah kita lawan, kita buat sebaliknya. Dia nakkan ni, kita buat sebalik. Dia suruh buat tu, kita jangan buat. Contoh macam ni lah. Contoh paling senang nak bagi, kita pergi Langkawi. Maaf lah, saya nak bagi contoh senang. Kita pergi Langkawi. Pergi Langkawi, kita tengok, kita pergi lah masuk kedai jual barang-barang tu, barang-barang pinggan mangkuk. Pergi tengok, dia main promosi, dia main yang baru punya ni. Dia main pinggan mangkuk baru. Main nama saya tak pergi pinggan mangkuk. Akopal nama. Lah jenis baru pada dia. Saya pun tak tahu. Nak sebut tak erti. Sebab tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Akopal lah, yang saya tak akopal tu, akorok. Bukan gelorong lah, akorok. Yang tu yang dia tahu pun. Main, ala jenis macam-macam kata lah dia main jenis akopal baru punya ni. Ni baru ni. Di rumah tu ada lagi 2 set akopal tak buka lagi. Lepas pakai hak yang mula beli dulu, raya hak yang kedua tu simpan. Duduk kilat kan. Duduk ni pula. Tengok main baru pula cantik, nak beli pula. Nafsu kita suruh beli. Ni baru ni. Promosi 50% bukan senang. Terhad pula tu. Kita lawan. Sebab 50, nampak 50 tu mata kita pun jadi bulat. Macam duit lah. Kita lawan. Kita ingat di rumah ada lagi buah. Baru guna satu lagi duk simpan buat perhiasan. Buat museum. Di rumah di ruang tamu kita. Tak guna lagi. Kita fikir kalau beli ni membaziak ni esok Allah Ta'ala tanya, kita tak guna. Kita simpan saja. Nanti esok ni anak-anak kita beda. Saya tidak anak tamu di rumah kau ada juga, kami ada lagi hak elok lagi ni. Elok pada aku pak korok ni, kita pergi sedekah ni Mahat Tafi saja. Dapatkan anak dia sedekah Mahat Tafi, kita pergi simpan dulu kilat dia. Kita lawan hawa nafsu kita, tu contoh saya nak buat. Contoh kita lawan hawa nafsu tu sama. Tu lawan hawa nafsu. Dia nak juga kita lawan. Kita dah lalu dah kedai tu jangan berhenti terus pergi. Jangan berhenti sekali kena cakap banyak lalu. Baik, dia kata hingga tiada tinggal baginya kekuatan. Tak ada lah kekuatan nafsu tu untuk mengajak ke arah kekuatan syaitan untuk membisikkan kita ke arah kejahatan, tak ada lah. Ini pangkat yang tinggi. Dia akan hilang. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar. Tak akan sampai pangkat ini kira kita istiqamah dengan sabar. Tak putih-putih. Cari jalan, tetapi benda ni sangat perit dengan susah. Ya?
yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan dengan lama bersungguh-sungguh, yang ni lama masa kita bermujahadah, ya, mujahadah sikit demi sedikit, kita mula-mula sekali yang paling teruk, sebab dia nak lawan hawa nafsu. Mula-mula start tu rintangan dia sangat tinggi. Kita buat sikit-sikit, bila main ke hujung tu elok. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Dia tak wajib sehari, dia wajib 30 hari. Apa hikmah dia? Kerana dalam ibadah puasa ni banyak hikmah untuk kita. Yang paling besar ialah dalam ibadah Ramadan itu sebenarnya latihan mujahadah kita. Sebenarnya latihan mujahadah seterus sekali. Sebab tu kita ingat di awal Ramadan ni rasa susah saja. Tetapi di ujung kita rasa sayang nak tinggal Ramadan. Pasal di awal yang mula susah, pasal hawa nafsu kita pada peringkat yang sangat tinggi melawan, sentiasa merintah. Kita lawan dia. Kita mungkin boleh puasa, tak makan tak minum, memanglah. Orang tak puasa tak masuk dalam bab ni. Jadi keluar tu dia buat. Kalau orang yang tak puasa ni tak cerita dalam kitab ni. Dia pun tak masuk dalam senarai kitab ni. Dia cerita orang ramai. Ilmu tasawuf ni untuk cerita orang ramai. Orang tak ramai tak masuk tu. Dia buat. Tak masuk tu dalam ilmu tasawuf. Terkeluar tu tak masuk dalam senarai. Ini cerita untuk orang yang beramal, ya. Kita nak cerita orang beramal, orang tak ramai, nak cerita orang dia sendiri pun dosa, dia sendiri tak ramai. Macam mana nak bagi panduan? Yang dosa ni bagi panduan. Ketika kita beramal dan menuju ke jalan Allah, ni dia pun ikut jalan syaitan, ya. Nak bagi panduan pun tak masuk senarai. Orang tak puasa tak masuk senarai. Ni cerita orang puasa. Orang puasa ni, kita puasa, tahan lapar dan dahaga je, tak makan tak minum. Dia bukan satu saja, semua. Puasa 7 anggota ni kita puasa. Baru betul-betul sebenarnya nak puasa, baru nama mujahadah, barulah kita ramai dalam kita ni. Bulan Ramadan kita buat benda ni. Kita mula dalam bulan Ramadan hari pertama tu mujahadah 7 anggota. Kita dah belajar selama bulan Ramadan tempat mujahadah. Pasal kita nak tak puasa tak boleh. Benda wajib kan. Kalau benda sunat tu nanti dululah. Nak puasa nanti dululah. Nak puasa nanti dululah. Nanti dulu ya. Habislah. Mati. Mai bulan puasa kita buat. Pasal apa? Pasal wajib. Tak puasa dosa. Kan? Maka peluang inilah kita guna untuk kita mujahadah. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sebut, dalam satu hadis Nabi sebut as-sawmu nisfu sabr. Puasa itu setengah daripada sabar. Mana kalau kita dah puasa, kita dah mula melaksanakan ibadah puasa, kita dah dapat separuh daripada kesabaran, separuh daripada sabar. Separuh lagi kita usaha. Pasal puasa tu dia sebenarnya kita tengok puasa dari tahan lapar ni dan dahaga, kan? Tak makan tak minum. Makan dan minum ialah keinginan hawa nafsu. Sebab tu nafsu tak boleh dibuang. Nafsu tidak boleh dibuang daripada tubuh kita. Buang tubuh kita mati. Sebab dengan nafsu lah kita ada selera makan. Dengan nafsu lah kita nak minum. Nafsu yang Allah Ta'ala bukan kita. Jangan cerita biologi pun tak mahu. Itu kita akan cerita ilmu sains, ilmu perubatan lah. Itu cerita lain. Ni nak cerita hakikat Allah Ta'ala berada. Ya? Nafsu yang Allah Ta'ala bubuhkan kita. Sebab itu malaikat sifat dia tak makan tak minum. Pasal dia tak ada nafsu. Dia bukan benda organik. Nafsu kedokteran bukan benda organik. Dia dibuat pada cahaya. Dia tak perlu kelangsungan hidup dia dengan makan minum. Tak perlu. Kita organik. Tak makan auto. Tetapi hakikat sebenarnya sebab nafsu ada kita. Kalau dia buang nafsu, sebab tu kita tengok kalau tak ada selera makan. Kalau kita tak ada selera makan tu,
Maknanya nafsu kita tambah makan sudah menurun. Habis makan luar. Bagi ni yang paling kita suka sekali murtabak. Makan luar juga. Tuan-tuan, itu tanda tak lama dah. Kalau makan luar kita umum. Kalau kita tengok, kalau kita sampai satu pangkat, kita nak kenal nak mati bila tak. Itu senang. Tapi ini bukanlah semestinya begitu. Kita mula makan tak ada dulu lah. Kita umur kita tu umur dah sampai umur kita ni umur umat Nabi Muhammad ni 60 lebih ya. 60 tahun tu sampai lain dia lah. Nak pencen dah umur 60 tu pencen dunia. Bukan pencen macam dah. Pencen dunia. Pencen dunia nanti akhirat. Pencen dunia ni nanti. Bila memang umur 60 ni, kalau kita mula tak ada makan, hanya kita dulu makan tu, kita cari makan ni tak ada, tuan-tuan ni lah tasbih banyak-banyak. Tak lama kita semua tak jaga gelap lah. Ini terjeribah lah. Cari tasbih banyak-banyak, terus ni lah, terus ada pergi sonok-sonok lah. Penuhkan masa dengan zikrullah, banyakkan taubat, banyakkan ibadat, ubah balik apa yang kita tinggal. Betul? Kita dah mula tak lalu dah, mula kuih tak lama, kuih tak lalu, kuih lama tak lalu, makan ni tak lalu tu. Sebenarnya kota rezeki kita dah semakin sikit dah. Allah Ta'ala dah letakkan rezeki. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis rezeki kita ni. Tulis rezeki kita ni, kadar ni kita tak tahu banyak mana rezeki itu. Habis rezeki tanpa tanda kita sampai ajal. Habis rezeki itu. Antara rezekinya makan. Antara rezekinya makan. Yang kata rezeki itu, kalau kita mula makan, kau tak lalu, kita sampai bila umur 60 ni rasa okey gitu, kita tengok 70. Kalau mula dah rasa kurang, tapi tak semestinya. Tak semestinya kebiasaan. Dia kuih lama, kuih lama, dia kuih tak pernah lalu makan ni lah. Makan handai pula pun tak pernah lalu lah. Makan yang ni tak lalu lah. Kadang-kadang lalu, kadang-kadang tak lalu. Standby. Bersedia. Pegang tasbih lah. Banyak. Lama dah main. Lawa-lawa. Banyak akan pegang tasbih, banyak akan zikir. Bukan untuk orang tua, orang muda semua. Kena bersedia. Saya ada lalu lagi kan? Tak apa, kita dah lagi nampak lagi tau. Lah ni nak muda mati lagi banyak daripada orang tua. Kawan saya tu 2-3 orang meninggal. Muda umur 30 lebih pun ada, umur 40 pun ada. Sebaya saya pun banyak orang meninggal. Jadi itu bukan kita bagi apa semestinya. Bukan semestinya begitu. Ajar ni mau kita harap, tapi tanda-tanda itu ada lah. Kalau orang dah sampai umur 60, 70 ni, dia tak akan hidup lama dah. Dia tak akan hidup lama dah. Allah tak nak boleh bagi lama sampai 100 boleh. Tak ada masalah. Allah malah tetap semua. Cuma bila kita tengok tanda-tanda macam tu ada, bersedia lah. Bersedia. Ini bagi orang yang sampai hak pencen dunia 60 tahun dah, pencen dunia. Sampai hak pencen dunia, dia puasa, makan, dia kurang lah, bersedia. Apa ingat sama? Baik. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat, masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya bahwasanya mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah Ta'ala, artinya mengesahkan mereka itu akan Allah Ta'ala, kemudian melazimkan mereka itu akan taat, maka tiada ada ketakutan atas mereka itu dan tiada mereka itu duka cita. Orang yang dalam pangkat ini, apabila mereka
bersabar, sentiasa dalam keadaan mujahadah melawan hawa nafsu dan syaitan, maka dia masuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ini, ayat 13. Firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami itu ialah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak ada rasa duka cita, tidak ada rasa ketakutan dalam dunia ini, dan juga tidak ada rasa duka cita. Tenang. Orang yang duduk pada pangkat yang utama ni tak ada rasa duka cita, tak ada rasa takut. Orang tadi orang yang cukup tenang, ya. Dan mereka inilah yang dalam firman yang seterusnya Allah Ta'ala kata, dan mereka itulah yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbiki ni bukan rabbika, tu salah, kita kena bukti bagi, bukan rabbika. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, hai mana-mana roh yang sentosa, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amal engkau. Dalam ayat dalam surah yang seterusnya, surah Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ni selalu orang mati kita baca, ya. Talqin kita selalu baca lah ayat ni. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ni orang yang sampai pangkat ni, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tak ada rasa takut dan duka cita. Waktu mati pun tak ada rasa takut dan duka cita. Dia keluar dalam keadaan roh dia tenang, ya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dengan balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, mardiyah, dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat keredaan Allah. Ini kita duduk pada pangkat nafsul mutmainnah. La ni kita duduk nafsul amarah, nafsul lawwamah. Banyak manusia duduk pada pangkat nafsul ammaratun bisu. Dia duduk pada pangkat apa? Nafsu dia tu sentiasa mengajak ke arah kejahatan, dan dia kuat nafsu dia. Ini yang paling ramai sekali. Yang kedua, nafsul lawwamah, nafsu yang sentiasa menyalahkan diri dia sendiri. Buat dosa, dia salah, alah, salah buat pula dah. Lepas tu, elok dah, taubat dah, buat pula, menyalahkan diri pula. Elok sikit pada nafsul ammarah tu bisu. Tetapi nafsul mutmainnah ni yang paling, orang yang paling bahagia di hari akhirat. Orang yang paling bahagia. Maka kita minta lah supaya kita masuk dalam golongan ini. Baik. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ni suku bila? Ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, diseru kepada dia. Sebab tu kita baca ayat ni, waktu orang meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, waktu talqin kan, kita baca ni, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada ketika dia meninggal dunia, apabila berpisah jasad dan roh tu, malaikat kata irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha lagi, dia redha kepada Allah. Baik. Adapun pada hari kiamat, maka diseru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuk oleh kamu ke dalam tubuh hamba, ke dalam tubuh hamba-Ku, dan masuk olehmu ke dalam syurga. Nanti pada hari kiamat ni, ayat ni sambungan pada ayat tadi, ya. Sambungan dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian hari kiamat esok ni akan disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam tubuh hamba-Ku ini yang asal, dan kemudian masuk
masuk balik dalam tubuh. Roh tu yang jiwa dia tenang, masuk balik dalam tubuh dia, boleh masuk dalam syurga. Habis. Itu pangkat yang pertama. Kemudian dia kata, dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah. Yang keduanya, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Jadi cukup sekadar itu pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan salihan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه احسن كتابنا اجمعين وتوفنا مسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.